Webinar percuma hari ini ditaja oleh GDMFX. Topik pada hari ini adalah asas forex ataupun basic forex, bertarikh 14 hari bulan Februari 2013. Kita akan bermula pada pukul 8 malam waktu Malaysia sehingga pukul 9 malam waktu Malaysia. Pembentang anda saya Azfar dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia sepanjang pembentangan ini. Baiklah, kita terus sahaja dengan topik-topik perbincangan pada hari ini. Topik-topik pada hari ini kita ada 7 topik. Yang pertama kita akan bincangkan tentang saiz pasaran dan kecairan. Kedua, kita melihat pada mengapa itu dolar adalah raja kepada semua mata wang. Kemudian kita akan bincangkan cara berbeza perdagangan forex. Kemudian pasaran spot forex, pasaran hadapan futures. Yang keenam option. 7, dana dagangan bursa exchange trading funds. Sini kita akan mempelajari serba sedikit berkenaan topik-topik ini selama 1 jam bersama saya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan topik pertama iaitu saiz pasaran dan kecairan. Pasaran forex kita tidak seperti pasaran kewangan lain. Seperti bursa saham New York, pasaran forex spot ini tidak ada lokasi fizikal mahupun pertukaran pusat. Bermakna, pasaran forex kita boleh lakukan di mana-mana asalkan kita ada melalui broker yang telah ditetapkan untuk meletakkan akaun anda. Pasaran forex dianggap sebagai pasaran over the counter atau interbank disebabkan kerana keseluruhan pasaran dijalankan secara elektronik dalam rangkaian bank secara berterusan sepanjang 24 jam. Tapi harus diingat pada hari Sabtu dan Ahad pasaran forex tidak kelihatan di platform anda tetapi ia masih diperdagangkan sepanjang hari. Seterusnya, ini bermakna bahawa pasaran spot forex tersebar di seluruh dunia. Dia tanpa mempunyai satu lokasi pusat. Bermakna kita boleh melakukan transaksi di mana-mana walaupun kita berada di Gunung Fiji sekalipun. Pasaran forex over the counter ini adalah pasaran kewangan terbesar dan paling popular di dunia. Ia didagangkan di peringkat global oleh sebilangan besar individu, malahan juga organisasi. Semakin hari, semakin ramai pedagang-pedagang baru muncul di pasaran forex dan mereka kebanyakannya bergantung kepada broker tersendiri ataupun organisasi untuk mempelajari bagaimana untuk memperdagangkan wang mereka di dalam pasaran forex tersebut. Kerana di dalam pasaran forex, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi adalah besar kerana keadaan risiko di dalam forex ini tinggi, melambangkan tingginya peluang kita untuk mendapatkan keuntungan maupun kerugian di dalam pasaran ini. Oleh itu anda kepada pedagang-pedagang baru di sini, saya nasihatkan anda supaya berhati-hati ketika berdagang. Jangan lupa untuk meletakkan stop loss anda di dalam pasaran sekiranya anda ingin menetapkan satu kadar risiko yang telah ditetapkan ataupun anda tetapkan. Sebagai contoh 30 pips setiap kali perdagangan anda risikokan. Dan ia juga kita akan bincangkan segala berkenaan kewangan tersebut pada perbincangan money management, topik money management hari Rabu minggu depan. Diminta anda untuk menghadiri webinar tersebut, join webinar tersebut, dan kita akan pelajari bagaimana untuk mengurus kewangan anda di dalam pasaran forex. Hari ini kita hanya akan bincangkan tentang basic forex khas kepada pedagang-pedagang baru yang berada di dalam pasaran forex ini. Baiklah, dalam pasaran over the counter, para pesertanya akan menentukan mereka mahu berdagang dengan bergantung kepada
perdagangan syarat, daya tarikan harga dan reputasi rakyat jawatan perdagangan. Ini bermakna kita akan memperdagangkan pelbagai cara kita boleh berdagangkan forex, tetapi mainly kita akan fokus kepada perdagangan spot, di mana kita akan berdagang melihat kepada harga, perubahan harga di antara kedua pasangan mata wang. Pasangan mata wang ini di bahagian hadapan adalah satu mata wang yang dinamakan base currency, dan di belakang biasanya akan dinamakan quote currency. Seterusnya kita akan lihat satu carta di mana kita boleh mendapatkan data ini pada tahun 2010, BIS Preliminary Training Survey. Survey ini memperlihatkan di mana currency distribution in the FX market dalam pasaran forex, kebanyakan pedagang akan memilih untuk berdagang US dollar. Carta ini jelas menunjukkan 10 mata wang yang paling aktif didagangkan di seluruh dunia, di mana USD menjadi pilihan utama, yang keduanya Euro, maafkan saya. Yang ketiga paling tinggi adalah Japanese Yen, keempat Great Britain Pound, begitulah seterusnya. Kedua-dua mata wang yang terlibat dalam setiap urus niaga, seperti saya katakan tadi, satu perdagangan forex melibatkan dua mata wang, ia dipanggil pasangan mata wang, mempunyai sejumlah peratusan saham individu yang berjumlah 200% dan bukannya 100%. Mengapa? Kerana kita libatkan antara dua pasangan mata wang, dua mata wang. Dolar adalah mata wang yang paling banyak diniagakan, mengambil 84.9% daripada semua urus niaga. Zon euro di tempat kedua pada 39.1, manakala ketiga terbanyak adalah yen 19%. Seperti yang anda boleh lihat, perdagangan yang paling utama terhadap mata wang adalah US dollar. Dan kita melihat pada carta yang menunjukkan betapa sering dolar Amerika Syarikat diniagakan dalam pasaran forex di mana-mana seluruh dunia, bahkan Malaysia sekalipun. Kita juga sering kali memperdagangkan pasangan mata wang euro dolar melibatkan dolar USD. Ia adalah berat sebelah dan kadang-kadang tidak masuk akal, tapi benar. Memang 84.9% ini adalah benar dari semua urus niaga yang dilaporkan adalah US dollar. Oleh itu, liquidity untuk US dollar adalah lebih luas, lebih besar sekiranya kita bandingkan dengan pasaran mata wang lain. Setelah kita bincangkan topik pertama kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan topik kedua kita, dolar adalah raja. Mengapa topik hari ini kita pilih dolar adalah raja? Kerana seperti yang kita lihat tadi, dolar merangkumi 84% pasaran pertukaran mata wang. Apakah sebab-sebabnya dan mengapa ia dipilih? Mari kita bincangkan dalam topik ini. Anda mungkin perasan berapa kerap kita terus menyebut Amerika Syarikat, dolar Amerika Syarikat, USD. Kerana USD adalah separuh daripada setiap pasangan mata wang utama di dunia. Dan majoritinya terdiri daripada 75% daripada semua dagangan. Kita harus memberi perhatian kepada Amerika Syarikat. Sekiranya kita ingin berjaya di dalam dunia forex ini, kita harus mengetahui keadaan makroekonomi dan mikroekonomi di dalam sesebuah negara yang kita ingin memperdagangkan mata wangnya. Sebagai contoh di sini US dollar, kita harus lihat ekonomi USD, ekonomi Amerika Syarikat, untuk mencari peluang mendapatkan keuntungan di dalam setiap pasangan mata wang yang memperdagangkan USD. Sebagai contoh, kita boleh melihat korelasi antara mata wang Euro USD, Australian USD, New Zealand USD dan lain-lain lagi. Terdapat banyak pasangan mata wang yang melibatkan USD. Di sini juga kita boleh lihat satu carta APAI, Currency Composition of World FX Reserve,
di mana USD juga mengambil majority, satu percentage yang majority 62% daripada 100% nilai pegangan, nilai reserve yang ada di dalam mata wang mereka. Dengan kecairan tinggi ini, kita berpeluang untuk mendapat keuntungan, mencari keuntungan, dan juga berpeluang juga untuk mendapat kerugian di dalam pasaran forex sekiranya kita tidak meneliti analisa kita terhadap pasaran. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan menurut tabung kewangan antarabangsa IMF, dolar Amerika Syarikat terdiri daripada 62% daripada reserve pegangan simpanan mereka terhadap pertukaran mata wang rasmi di dunia. Hampir setiap pelabur, peniaga, bank dan perusahaan sendiri, mereka memberi perhatian kepada dolar Amerika Syarikat. Ini seringkali diperhatikan oleh syarikat-syarikat yang memperdagangkan import-eksport yang besar di seluruh dunia, kerana kebanyakan negara-negara di seluruh dunia ini menggunakan Amerika Syarikat sebagai medium perantaraan untuk pertukaran mata wang mereka. Oleh itu, Amerika Syarikat menjadi satu perhatian penting kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam perniagaan offshore, luar negara, dalam negara, pelaburan, dan juga bank juga, perusahaan sendiri di antara mereka yang mereka memberi perhatian ini. Terdapat juga lain-lain sebab penting mengapa dolar Amerika Syarikat memainkan peranan penting dalam pasaran forex ini. Di antara sebab-sebab penting tersebut adalah ekonomi Amerika Syarikat adalah ekonomi terbesar di dunia. Betul, memang betul, mereka adalah satu ekonomi yang terbesar kerana kebanyakan pelabur, bukan pedagang, pelabur yang ingin invest, meletakkan duit mereka di dalam Amerika Syarikat, seperti China meletakkan wang mereka di Amerika Syarikat untuk mengembangkan ekonomi mereka. Dolar Amerika Syarikat adalah mata wang reserve pegangan simpanan dunia, dan IMF terletak berpusat di Amerika Syarikat juga. Amerika Syarikat mempunyai pasaran terbesar dan kewangan paling cair di dunia. Kerana perubahan mata wang mereka, perubahan harga-harga komoditi mereka adalah sangat volatile. Amerika Syarikat mempunyai sistem politik yang agak stabil, dan Amerika Syarikat adalah kuasa ketenteraan terbesar di dunia. Sebab itulah kebanyakan pedagang-pedagang, termasuklah pedagang-pedagang dalam Malaysia, memilih untuk berdagang pasaran forex. Dolar Amerika Syarikat adalah medium pertukaran untuk urus niaga merentas sepanjang dunia. Sebagai contoh, di dalam Mexico sekiranya ingin membeli 1 tan ataupun 1 gallon minyak, bukan minyak masak, minyak minyak untuk kenderaan, minyak mentah, mereka akan menukarkan wang peso mereka kepada USD, kepada dolar, sebelum membeli minyak tersebut daripada negara-negara Arab. Ini sebagai contohnya, minyak berharga dalam dolar Amerika Syarikat. Kerana jika Mexico mahu membeli minyak dari Arab Saudi, ia hanya boleh membeli dengan dolar Amerika Syarikat. Jika Mexico tidak mempunyai sebarang dolar, ia terpaksa untuk menjual peso sebelum membeli dolar Amerika Syarikat dan membeli minyak tersebut. Oleh itu, USD boleh dikatakan sebagai satu raja di dalam pasaran mata wang, kerana kebanyakan mata wang lain juga bergantung kepada harga USD. Sekiranya ingin membuat satu pertukaran jual beli, perdagangan komoditi ataupun barang-barangan elektronik, semua mereka akan menggunakan perantaraan USD. Pedagang perlu mengambil perhatian tentang perniagaan komersial, transaksi kewangan yang merupakan sebahagian daripada volume dagangan. Kebanyakan perdagangan mata wang adalah berdasarkan spekulasi. Oleh itu, saya menasihati anda semua, pedagang-pedagang GDMFX terutamanya, untuk memberi perhatian penting terhadap satu announcement, terhadap fundamental analysis yang kita akan bincangkan pada hari Khamis minggu hadapan.
Fundamental analysis ini penting sekiranya kita ingin melihat satu news, satu announcement atau news yang dikeluarkan oleh economic indicator. Di situ kita boleh lihat betapa pentingnya perubahan satu data yang dikeluarkan akan mengubah pergerakan harga pasaran mata wang forex ini. Erti kata lain, jumlah perdagangan yang paling besar datang daripada peniaga-peniaga yang membeli dan menjual berdasarkan pergerakan harga intraday di antara hari. Bermakna sekiranya sebagai contoh satu institusi yang besar seperti apa yang kita lihat Lehman Brothers sebelum ni telah bankrupt. Di situ satu pergerakan mata wang telah berlaku yang dengan tinggi, dengan volume dagangan yang tinggi dan melibatkan reserve untuk bailout kepada beberapa company yang lain. Itu juga harus fokus dan mengambil perhatian juga kepada perniagaan-perniagaan ekonomi di dalam negara US ni tersebut. Kerana dengan pergerakan pemindahan wang tersebut, ia akan mengubah secara drastik terhadap harga-harga yang ditetapkan untuk Amerika Syarikat. Jumlah dagangan yang dibawa oleh spekulator dianggarkan lebih daripada 90%. Oleh itu kita haruslah melihat kepada ekonomi, faktor-faktor ekonomi sesebuah negara tersebut sebelum memasuki pasaran forex. Ia tidak semestinya fokus kepada fundamental review sahaja, kita boleh lihat juga kepada technical review. Skala pasaran forex spekulatif bermakna bahawa tahap kecairan jumlah belian dan jualan yang berlaku pada satu-satu masa adalah sangat tinggi. Ini menjadikan ia sangat mudah kepada sesiapa saja untuk membeli dan menjual sebuah mata wang. Dari perspektif pelabur, kecairan adalah sangat penting kerana ia menentukan bagaimana mudahnya harga boleh berubah mengikut tempoh masa yang diberikan. Itu kita sekarang berpeluang untuk membuka satu pesanan dan menutup dalam masa beberapa jam sahaja. Kita tidak perlu menunggu beberapa hari, beberapa bulan, menunggu lama. Kita tak perlu untuk menunggu lama sebelum menutup satu posisi kita di dalam pasaran. Sekiranya kita ingin memperdagangkan forex kerana ia bergerak sangat laju, sangat cair dan ia memberikan kita peluang untuk mendapat keuntungan dan juga kita juga boleh berpeluang untuk mendapat kerugian sekiranya kita tidak dapat menganalisa pasaran akan datang dengan betul. Persekitaran pasaran kecairan tinggi seperti forex membolehkan jumlah dagangan yang besar untuk berlaku dengan kesan yang sangat sedikit pada harga atau tindakan harga. Walaupun pasaran forex adalah umumnya sangat cair, ia boleh berubah bergantung kepada mata wang pasangan dan masa hari tersebut. Ia juga bergantung kepada satu keadaan ekonomi antara negara-negara yang kita perdagangkan. Dalam pelajaran, bila kita mengkaji bagaimana perubahan kepentingan kecairan dan pasaran sepanjang hari dagangan dengan mata kepada apa yang dimaksudkan untuk perdagangan dalam pasangan mata wang tertentu. Baiklah, setelah kita bincangkan tentang dominasi dolar Amerika Syarikat yang sebentar tadi, sekarang kita akan bincangkan tentang cara yang berbeza untuk perdagangan forex. Seperti yang anda tahu, kita berdagang forex dengan meletakkan pesanan belian atau jualan terhadap kedua-dua mata wang, iaitu satu pasangan mata wang antara euro dengan USD sebagai contoh. Dan hari ini kita akan bincangkan apakah cara-cara yang berbeza untuk perdagangan forex secara umumnya. Oleh sebab pasaran forex mendapat sambutan yang begitu hebat, pedagang-pedagang boleh berdagang dengan beberapa cara yang berbeza untuk menabur dan membuat spekulasi. Antara pasaran forex yang paling popular adalah spot forex, spot market, yang kita selalu menggunakan platform MT4. MetaQuotes yang mengeluarkan platform MT4 tersebut telah memberikan peluang kita untuk mengakses kepada spot market. Seterusnya kita juga boleh menggunakan
niaga hadapan menggunakan sistem niaga hadapan iaitu futures, juga options dan dana dagangan bursa exchange traded funds ETF. Karena dagangan bursa ini adalah satu sistem untuk kita mengakses perdagangan forex ini yang baru, di antara yang termuda yang baru dikeluarkan oleh satu institusi. Kita akan bincangkan keempat-empat cara untuk memasuki pasaran forex ini dengan lebih lanjut selepas ini. Oleh sebab pasaran forex melibatkan 4 cara bagaimana kita memasuki pasaran tersebut. Cara pertama adalah dengan menggunakan spot market, pasaran spot forex. Dalam pasaran spot, mata wang didagangkan secara serta-merta ataupun on the spot, mengikut harga pasaran semasa. Sebab itulah ia dinamakan spot market, kerana kita berdagang dengan kadar segera dengan pada harga-harga pasaran semasa dengan masa tertentu. Bukan sahaja perubahan harga tersebut berlaku setiap jam, tapi perubahan harga tersebut juga berlaku setiap saat. Apa yang hebat tentang pasaran ini adalah ia mesra pengguna, mudah untuk kita memasuki pasaran tersebut dengan pelbagai platform yang ada seperti web trader. Kita boleh gunakan web trader, MT4 trader, kita boleh gunakan platform MT4 dan pelbagai-bagai cara lagi untuk memasuki pasaran spot market ini. Ia mempunyai satu kecairan yang tinggi dan mempunyai kadar sebaran yang ketat dan beroperasi selama 24 jam. Kadar sebaran yang ketat ini ia bergantung kepada broker-broker seperti GDMFX. Kita menawarkan satu spread yang sangat-sangat kecil sekiranya anda menggunakan account type ECN Blade. Spread yang kita tawarkan akan kadang-kala menjadi sekecil 0.1 sahaja. Manakala untuk account klasik, kita akan tetapkan spread tersebut kepada 2 sahaja. Kalau dibandingkan dengan broker-broker lain, broker GDMFX menawarkan kadar sebaran yang terendah di pasaran. Ia amat mudah untuk mengambil bahagian dalam pasaran dengan cara ini, dengan cara menggunakan pasaran spot forex. Akan boleh dibuka dengan serendah $100 di dalam GDMFX. Kami tidak mencadangkan anda melakukan sedemikian, bermakna kami tidak jarangkan untuk melabur hanya $100. Kita akan pelajari mengapa dalam pelajaran pengurusan kewangan, money management, di topik akan datang hari Rabu minggu depan dalam topik pengurusan kewangan. Selain daripada itu, kebanyakan broker akan menyediakan carta, berita pendidikan dan penyelidikan secara percuma. Seperti apa yang anda hadiri hari ini. Di dalam webinar hari ini, kita telah memberikan, daripada GDMFX telah memberikan pendidikan secara percuma kepada pedagang-pedagangan baru ataupun pedagang-pedagang lama untuk mengulang kaji, untuk mempelajari dan membuat penyelidikan secara percuma. Baiklah, sebentar tadi kita bincangkan tentang spot market. Dan sekarang kita akan lihat pula kepada apakah cara-cara yang lain untuk mengakses kepada pasaran forex tersebut. Kita boleh gunakan pasaran hadapan ataupun futures di dalam perdagangan forex. Apakah itu futures? Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang dinyatakan pada tarikh akan datang atau masa depan. Ia mempunyai satu tarikh yang kita telah tetapkan sebagai satu tarikh luput. Perdagangan hadapan forex ataupun perdagangan futures ini dicipta oleh Chicago Mercantile Exchange CME pada tahun 1972 lagi. Bermakna ia dah lama di dalam pasaran forex ini. Oleh sebab kontrak niaga hadapan adalah diseragamkan atau standardized dan digagangkan melalui
pertukaran pusat (centralized exchange), pasaran adalah sangat telus dan dikawal selia dengan baik. Ini bermakna bahawa harga dan maklumat transaksi adalah tersedia dengan baik. Tetapi ia mempunyai satu orang kata kelemahan di mana ia tidak berfungsi selama 24 jam sekiranya anda menggunakan trading floor. Tetapi sekiranya anda menggunakan elektronik sistem, anda boleh mengakses pasaran forex dan menggunakan future market secara online 24 jam 5 hari seminggu. Baiklah, seterusnya, cara ketiga bagaimana kita boleh mengakses pasaran forex adalah dengan menggunakan kaedah option. Dalam satu option, option ini adalah instrumen kewangan yang memberikan pembeli, bukan penjual, pembeli, hak atau pilihan, tetapi bukan kewajipan. Kita tidak seharusnya memilih untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga yang dinyatakan pada atau sebelum tarikh luput satu option tersebut. Jika seorang peniaga membuat option jualan, maka dia akan diwajibkan untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tarikh tempoh option tersebut berakhir. Untuk memudahkan pemahaman bagaimana satu option ini berlaku, satu share ataupun contract size itu akan ditawarkan kepada pembeli dan penjual. Kita boleh lihat buyer, pembeli, sekiranya kita membeli satu share atau satu contract size terhadap pasaran forex itu, kita mempunyai the right to sell. Kita boleh memilih untuk menjual kontrak tersebut sekiranya harga telah mencapai keuntungan yang kita mahukan, ataupun untuk mengelakkan kita rugi lebih banyak. Kita boleh pilih untuk menjualnya semula, sell the market. Kemudian place option premium, kita harus meletakkan satu premium kepada option tersebut. Manakala kepada seller pula, kepada penjual pula, dia mempunyai obligation to buy, mempunyai satu pilihan kewajipan untuk membeli semula contract size tersebut setelah menjual. Ia satu proses yang dilakukan secara computerized. Kita tidak perlu mengira ataupun membuat sistem sendiri untuk buat pengiraan tersebut. Perdagangan option sama seperti peniaga hadapan futures. Option juga didagangkan di bursa saham seperti lembaga bursa option Chicago Board Option Exchange, di bursa security antarabangsa International Security Exchange, atau bursa saham Philadelphia Stock Exchange. Kebanyakan broker di seluruh dunia juga menawarkan perkhidmatan perdagangan forex secara option. Tetapi di GDMFX kita belum lagi mengeluarkan tawaran untuk perdagangan option tersebut. Akan datang kita akan update pada perdagangan ini. Walau bagaimanapun, kelemahan dalam perdagangan forex option adalah bahawa waktu pasaran adalah terhad kepada jenis option tertentu dan tahap kecairannya tidak sama besar seperti niaga hadapan atau pasaran spot. Bermakna ia bergantung kepada business hour setiap negara-negara yang kita ingin perdagangkan optionnya. Baiklah, yang terakhir sekali, cara yang terakhir sekali yang kita akan bincangkan pada hari ini, bagaimana untuk mengakses pasaran forex adalah dengan cara dana dagangan bursa ataupun exchange traded funds. Dengan menggunakan ETF, bukan EPF, ETF, ini kita juga boleh mengakses pasaran forex. Dana dagangan bursa atau ETF adalah ahli termuda atau terbaru terhadap dunia forex. ETF boleh mengandungi satu set stok digabungkan dengan beberapa mata wang yang membenarkan peniaga untuk mempelbagaikan dagangan dengan aset yang berbeza. Ia dicipta oleh institusi kewangan
dan boleh diniagakan seperti pasaran stok melalui sistem pertukaran atau perdagangan. Kebanyakan ETF ini melibatkan hedge funds dan juga insurans. Had-had dalam perdagangan ETF adalah bahawa pasaran ini tidak dibuka 24 jam seperti pasaran forex option. ETF juga mengandungi pasaran saham. Ia adalah tertaluk kepada perdagangan komisen dan kos urus niaga yang lain. Seperti yang anda lihat di dalam gambar di atas, stock market ETF bergerak seiring dengan pergerakan harga stok. Ia bermakna pasaran ETF ini bukan sahaja terhad kepada pasaran forex, ia juga melibatkan pasaran stock market. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dan perhatian anda pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, kita akan buka sesi Q&A pada hari ini. Anda boleh typekan soalan anda di dalam ruangan chat. Bahagian questions, anda boleh letakkan soalan anda di sana. Kemudian saya akan menjawab soalan anda pada kadar segera pada hari ini. Anda boleh klik juga pada butang bulat raise hand di sana untuk mendapatkan perhatian segera dan saya akan menjawab soalan anda satu persatu.